Cara renew insurans kereta di mototakaful.com. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Selamat datang ke Dedok My Channel. Okey, dalam video ni saya akan tunjukkan kepada anda semua cara untuk renew insurans kereta ataupun motor takaful melalui laman web mototakaful.com. So, anda kena buka Google Chrome ataupun apa-apa saja web browser lah. Kalau anda pakai Android, selalunya adalah Google Chrome ni kan. Kalau anda pakai iPhone, anda boleh buka Safari. Kemudian anda masuk ke laman web mototakaful.com. Type kat atas tu, type dalam URL mototakaful.com. Lepas tu tekan saja, masuk enter. Dan untuk pengetahuan anda semua, mototakaful.com ni adalah syarikat insurans yang diuruskan oleh Etika General Takaful Berhad. Bermakna kalau anda renew dalam laman web mototakaful.com ni, anda sebenarnya renew insurans ataupun anda renew takaful motor Etika Takaful lah. Jadi kalau anda nak cari syarikat lain memang tak ada. Untuk laman web ni memang dia buat oleh Etika Takaful. Jadi memang insurans yang kita dapat, motor takaful yang kita dapat ialah daripada Etika Takaful. Okey, untuk orang Islam ni saya memang suggest yang ni laman web yang terbaik. Kita kena beli takaful motor lah kan, jangan beli insurans lah. Cuma istilah insurans tu saya minta maaf lah kalau saya salah buat penerangan lah, tapi yang ni adalah takaful motor. Okey, untuk renew anda boleh tekan kat tepi tu dan di bawah anda boleh nampak renew now button. Anda boleh renew di situ ataupun anda boleh tengok dekat laman depan tu ada juga button renew now. Jadi saya tekan je kat situ renew now. Kemudian ada tengok di bahagian bawah ada text box, ada masukkan nombor pendaftaran kenderaan anda di situ. Okey, contoh dalam video ni saya sebenarnya renew kereta dengan nama orang lain. Tak apa, boleh je. Lepas dah masuk nombor pendaftaran, dah tekan find my vehicle. Okey, bila dia dah jumpa maklumat kenderaan kita, dia akan terus nyatakan jumlah yang kita perlu dibayar. Contoh saya kena 248. Yang ni untuk value yang dia letak, market value. Kalau kita nak ubah kepada agree value pun boleh. Mungkin kita nak cover lebih sikit, dia ada tambahan dalam 15 ke 20 ringgit macam tu. Terpulang kepada anda lah. Contoh sekarang ni saya nak renew ni, kenderaan dah lama. Saya ambil saja market value pun tak apa, tak ada masalah lah. Okey, selesai ambil kita punya market value tu, kita boleh tengok kat bawah tu dia akan bagi tahu lah maklumat. Kalau kita ambil market value, dia akan bagi tahu apa yang dia akan cover, berapa banyak dia akan buat pembayaran kat kita sekiranya berlaku kemalangan dan sebagainya. Okey, kemudian anda tengok di bawah tu ada juga sum covered. Yang ni kita boleh slide, ubah slider tu sama ada kita nak cover keseluruhan 9,000 ataupun paling bawah 8,100. Tapi kalau saya try tu, anda perasan kan harga tak berubah. Harga tiada perbezaan, jadi saya kekalkanlah 9,000 cover. Kalau anda ubah tu ada perbezaan banyak, anda boleh pilih ikut jumlah yang anda nak cover. Okey, dan anda boleh tengok di bawah ni, kita boleh nampak kat situ maklumat kenderaan yang kita nak renew dan dia akan automatic detect lah NCD yang ada. Contoh no claim discount ni dah maksimum dah 55%. So automatic jumlah yang kita perlu bayar tu dia dah pun tolak NCD lah. Okey, seterusnya anda boleh tengok kat bawah tu ada pula maklumat bank details. Bank account details ni untuk sekiranya ada balance, dia kata surplus sharing tu ada balance lah daripada perkongsian pembayaran takaful ni, dia akan masukkan ke dalam account bank anda. Pastikan maklumat account bank ni sama dengan maklumat yang berada di dalam geran. Nama pemunya account bank mesti sama dengan nama pemegang geran kenderaan anda. Contoh saya renew ni jumlah pembayarannya sikit sangat, sebenarnya tak dapat lah, saya tak masukkan lah. Kalau anda renew dengan jumlah yang banyak, elok masukkan maklumat bank anda lah. Kemudian kita boleh add new driver. Sekiranya ada orang lain yang naik kenderaan ni, contohlah yang ni kenderaan ni nama pemunyanya orang lain, nama abang saya, jadi saya yang bawa, jadi saya masukkan maklumat saya lah. Tekan add new driver. Lepas tu masukkan semua maklumat details driver. Contoh nama saya masukkan nama saya. Sebab nombor sebab nama dalam geran ni nama abang saya. Jadi saya sebagai driver saya masukkan maklumat saya dalam ni. Lepas masukkan nama, masukkan nombor kad pengenalan, dia akan automatic detect tarikh lahir dan kemudian kat bawah tu ada gender, jantina tu automatic dia akan detect melalui nombor kad pengenalan juga. Seterusnya kita tekan saja pada button save details. Save details.
Okey, untuk kalaulah kenderaan anda tu banyak yang akan guna, contohnya wife anda guna juga ataupun adik-beradik pun naik pakai kereta anda, seeloknya anda tambah maklumat driver ni ya. Anda boleh tambah maklumat driver sehingga 7 orang. Dia tulis kat situ 7 driver boleh letak aja. Ini memudahkan kalau isu nanti, kalau accident sebagainya, mudah untuk claim. Okey, next ini adalah additional coverage. Yang ni pun optional. Kalau anda nak ambil lah. Auto 360 Takaful ni adalah personal accident protection. Kalau kita tekan tu, kita boleh pilih berapa banyak yang di cover untuk personal accident protection. Ini saya contoh lah. Bila saya tekan, anda boleh nampak perbezaan harga yang perlu anda bayar. Dia akan berubah kan. Contoh, saya tak akan ambil lah. Saya ambil yang basic je. Windscreen coverage pun saya tak ambil. Kalau anda kereta baru, sebaik-baiknya ambil. Kemudian, extreme weather coverage ni, kalau anda duduk di kawasan yang selalu berisiko banjir dan sebagainya, anda eloklah ambil lah. Sebab yang ni penting. Kalau anda dah memang tahu kawasan anda selalu kena banjir, ambil. Okey, weather coverage tu ambil. Yang lain-lain tu anda boleh tengok ada cash assistance. Yang ni kalau kereta masuk bengkel kan. Cost of replacement. Ini aksesori ya. Jadi kalau ambil insurans Takaful ni, dia akan cover sekali aksesori kereta anda kalau lah terlibat dengan accident. Alright, kalau dah selesai dengan pilihan yang kita nak ambil, jadi kita tekan saja pada to declaration page. Okey, kat sini kita boleh nampak lah jumlah keseluruhan yang kita perlu bayar. Kalau dah confirm, tekan pada kotak checkbox I hereby confirm. Tekan kat situ. Kemudian dekat bawah tu ada pilihan. Ini optional lah. Dia bagi tahu kat situ Etika General Takaful. Kalau kita pilih kotak tu, dia akan hantar iklan kat email kita. Okey, saya tak tick lah yang tu. Seterusnya kat bawah tu adalah kaedah pembayaran. Kalau anda perasan, kat atas sekali adalah Maybank to you. Sebab ini adalah produk daripada Maybank sendiri, iaitu Etika Takaful. Confirm dah diletak Maybank to you di atas sekali. Sebab Etika Takaful ni merupakan anak syarikat Maybank juga kan. Okey, anda boleh pilih bayar guna Maybank kalau ada Maybank, ataupun kita boleh pilih yang lain lah. Kalau ada bank lain, ambil FPX online banking. Contoh, saya memang pakai Maybank. Tekan pada Maybank to you, kemudian tekan pay now. Okey, bila dia naik paparan untuk login screen Maybank to you ni, anda boleh login lah. Tapi sebelum tu, kalau lah telefon anda, contoh saya guna telefon ni kan. Kalau anda pakai telefon ataupun anda pakai komputer tapi dia tak keluar paparan ni, anda perlu ubah sedikit setting dalam web browser anda. Kat sini anda boleh tekan 3 titik di sebelah kanan tu. Kemudian anda tekan pada settings. Okey, kemudian anda cari kat bawah tu ada site settings. Kat bawah, tengok kat bawah. Kita kena buka dia punya pop-up tu. Tekan pada site settings. Lepas tu anda tekan pada pop-ups and redirect. Okey, by default kebanyakan telefon memang dia block pop-up ni. Jadi anda kena enable dulu dua laman web ni. Okey, so bila dah enable pop-ups ni, barulah dia keluar untuk login. Kalau tidak, nanti screen dia kosong. Dia tak boleh nak login. Dia tak masuk ke paparan untuk login ke Maybank to you tu. Okay, make sure anda enable dulu pop-up ni. Alright, kembali kepada screen untuk login Maybank to you. Ini masukkan sahaja username Maybank to you anda. Okay, kemudian tekan next. Lepas tu dia akan minta masukkan password. Masukkan password pula. Ini ditanya dulu betul tak? Ini tekan yes dulu. Lepas tu baru masukkan password. Okay, bila dah masukkan password, anda terus boleh tekan login. Ni kalau anda pilih pembayaran menggunakan Maybank to you. Kalau anda ada bank lain, anda pilih FPX online banking. Jadi anda ikut saja arahan di screen. Okey, kat sini kita pilih akaun mana. Nak ambil duit, nak bayar. Saya ambil guna akaun saving account. Kalau dah confirm amount 24808, make sure baki anda cukup dalam akaun tu. Tekan continue. Selepas tu kita tekan request for TAC TAC dah dapat, tunggu TAC dapat dan masukkan dalam kotak ruangan SMS TAC. Okey, kalau anda nak pakai kad debit, kad kredit pun boleh tak ada masalah, boleh saja. Contoh macam saya guna Maybank to you sebab ada duit dalam situ lah. Yang tu mudah, paling mudah online banking. Tekan confirm. Okey, successful. Jadi anda semak jumlah yang ditolak adalah RM248.08. Yang ni saya punya lah. Kalau anda renew nanti mungkin lagi mahal kan kalau kereta baru. Selesai saja pembayaran, sebenarnya anda dah boleh tengok Etika General Takaful Berhad. Dia akan terus hantar ke email yang kita daftar. Contoh dalam video ni, sebenarnya sebelum ni saya dah renew menggunakan Etika. Saya dah guna Etika Takaful, jadi dia dah ada maklumat saya. Kalau anda first time nak renew, mungkin dia akan
minta tambahan data lah, contohnya email, nombor telefon dan sebagainya. Untuk kes saya ni, saya dah pernah renew dengan Etika Takaful sebelum ni, jadi dia terus ada maklumat saya dalam database mereka, jadi dia terus hantar email kepada saya. Okay, kalau anda tengok tu, untuk Etika Takaful ni okey jugalah, walaupun dengan harga yang rendah, dia dah cover macam free towing untuk 300 km dan sebagainya. Okey, ini email saya, anda tengok dia dah hantar terus ke email. Jadi kat email ni anda boleh download lah. Cara dia download tu mudah kan, tapi nak buka tu dia ada beberapa setting sikit yang perlu anda tengok. Untuk anda yang first time renew dengan Etika Takaful, anda kena masukkan detail, contohnya email, alamat email, nombor phone semualah. Okey, kalau anda perasan kat bawah tu dia bagi tahu, please refer to the attachment for your complete certificate. Dan dia beritahu kat situ dokumen tu ada password. Anda boleh tengok lah kat situ, password dia mudah je sebenarnya. Tarikh lahir, kemudian gabung dengan 4 angka belakang IC anda. Jadi kat sini anda boleh download. Contohlah saya download, tapi saya tak buka. Saya contoh download saja, ni email. Selesai saja buat pembayaran, Etika Takaful dia akan hantar email kepada kita semua dokumen berkenaan dengan Takaful motor yang kita renew lah. Kita boleh extract nak ambil e-certificate saja pun boleh. Lepas tu dia akan minta password. Password ni tadi dah bagi dalam email kita, dia bagi tahu kan, tarikh lahir depan tu, kemudian gabung dengan 4 angka belakang IC. Okey, IC pemunya kenderaan, IC owner dalam geran. Alright, saya tak buka lah ni, contoh nak tunjuk kan. Okey, itulah cara macam mana nak renew Takaful motor daripada laman web motortakaful.com. Mudah sahaja dan sangat jimat bagi saya. Saya dah compare dengan insurans Takaful motor yang lain. So far yang ni yang saya jumpa paling jimat dan paling mudah. Untuk macam saya ni, saya dah renew sebelum ni kan, tahun lepas saya dah renew. Jadi cara nak renew tu macam ni lah, mudah. Kalau anda first time, mungkin dia akan minta maklumat lebih sikit. Dia akan minta nombor telefon, dia akan minta email dan sebagainya. Anda perlu masukkan dalam form yang dia paparkan nanti. Selesai saja anda buat pembayaran dan anda telah pun dapat e-cover note seperti yang saya tunjukkan tadi. Bermakna anda telah pun renew motor Takaful ataupun insurans kenderaan anda. Selesai saja renew motor Takaful kenderaan anda dah boleh pergi ke mana-mana tempat yang boleh anda renew road tax. Contoh macam saya ni, saya pergi ke pos Malaysia Berhad yang berdekatan lah. Dia charge untuk pos Malaysia Berhad ni, dia charge RM2.50. Saya rasa okey lah, berbaloi lah. Kalau anda nak guna MyEG pun boleh, tapi MyEG sebenarnya dia tak akan dapat pada hari yang sama, kecuali mungkin anda duduk di kawasan yang dekat ataupun memang berdekatan dengan MyEG, boleh jadi anda dapat hari yang sama. Contoh macam saya renew insurans online macam saya buat tadi. Road tax ni saya pergi ke pos Malaysia untuk renew. Kita hanya cuma perlu bagi maklumat. Kita cuma perlu bagi maklumat nombor kad pengenalan pemilik kenderaan dan juga nombor pendaftaran kenderaan. Alright, selesai Alhamdulillah saya dah selesai. Saya dah renew road tax. Itu saja untuk video kali ini. Terima kasih semua kerana menonton. Jangan lupa subscribe channel Dedo Mai. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.